Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua student cikgu yang berada di atas talian. Assalamualaikum semua, respon. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Laki-laki macam mana? Dengar suara sikit. Yang laki. Yang laki pun malu ke tak nak respon? Okey, tak apalah. Okey, baiklah. Alright, sebelum kita mulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okay, kita bertemu kembali dalam kelas kita pada pagi ini, hari Isnin. Hari ini hari Isnin, 15 hari bulan. Kelas selama 1 jam, pukul 10 sampai pukul 11 pagi sahaja. Okay, jadi kita akan belajar santai-santai. Okay, jangan stres, jangan ada tekanan. Okay, janji faham. Okay, apa-apa masalah atau kemusykilan tentang pelajaran, beritahu. Okey, daripada perbualan chat itu tadi, cikgu dapati bahawa hari ini ada birthday girl hari ni Siti Nurfahanis Okey. Baiklah Siti Nurfahanis, cikgu ucapkan selamat hari lahir yang ke-17 17 lah. Okey. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan mencapai kejayaan dalam SPM. Begitu-begitu juga yang lain, cikgu ucapkan okey, selamat, semoga maju jaya juga dalam SPM. Okey, baiklah. Jadi Siti Nurfahanis, cikgu tak adalah nak bercadang, nak beri kek ke apa, tapi cikgu nak kongsilah dengan anda. Kek tak sempat nak siap. Tapi hanya inilah cikgu hanya mampu bagi pada awak Siti Nurfahanis. Jadi semua masing-masing tengok pada skrin masing-masing, cikgu akan kongsikan sedikit penghargaan cikgu sebagai ucapan hari lahir kepada Siti Nurfahanis. Rujuk skrin masing-masing. Alright. Baik, okey, baiklah Nurfahanis, Siti Nurfahanis, cikgu tak ada nak buat kek. Okay. Beli pun tak ada, baru tahu Okey. Baik, cikgu kongsilah. Cikgu hanya mampu tunjukkan gambar ini je lah kepada anda Okey. Okey, Siti Nurfahanis, tepung gandum je lah cikgu dapat bagi sebab kek tak buat lagi, tepung ada. Okey, jadi cikgu ucapkan selamat hari lahir pada Siti Nurfahanis. Semoga maju jaya dunia dan akhirat. Okey, go tepung gandum Alright. Baik. Kita start yang kita. Okey. Baik, bersama-sama dengan anda pastikan ada buku teks sejarah tingkatan 5. Okey, hari ini kita akan masuk, kita masih lagi bab 8 pelajar-pelajar. Kita akan masuk topik yang baru iaitu rukun negara. Okey. Baik, rujuk buku teks sekarang masing-masing. Okey, rujuk muka surat 196. Rujuk muka surat 196. Okey. Yang ini adalah peta konsep topik-topik yang kita akan pelajari dalam bab 8. Apa yang sudah kita pelajari? Pembangunan ekonomi. Okey, rancangan pembangunan 5 tahun kita sudah belajar. Ingat, dalam rancangan pembangunan 5 tahun ada 2 tahap. Tahap pertama, tahap kedua. Okey, kita sudah belajar dan cikgu pun sudah rakamkan pengajarannya. Begitu juga dengan topik dasar pembangunan ekonomi. Pada minggu lepas, kita sudah bincangkan topik ini. Ada 6 dasar, ingat balik. Dan cikgu pun sudah merakamkan pengajaran tersebut. Jadi, pelajar rujuklah semula rakaman pengajaran cikgu bagi dua-dua topik ini. Baik, jadi hari ini insyaAllah kita akan masuk topik yang baru iaitu pembangunan dan perpaduan bangsa. Ekonomi selesai. Jadi kita akan pergi sini. Jadi di sini pembangunan dan perpaduan bangsa kita boleh katakan sebagai dasar pembangunan sosial. Baik. Jadi kerajaan tidak boleh menumpukan ekonomi sahaja. Kerajaan juga perlu membangunkan pembangunan sosial. Jadi pembangunan sosial ini dibahagikan kepada beberapa subtopik. Yang pertama, rukun negara.
Yang kedua, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, Akta Bahasa Kebangsaan. Yang keempat, dasar kebudayaan kebangsaan. Dan yang kelima, sukan untuk perpaduan. Jadi 5 subtopik ini semuanya menjurus ke arah perpaduan nasional. Jadi itulah dia dasar pembangunan sosial atau pembangunan dan perpaduan bangsa. Baiklah, untuk pagi ini kita akan cuba cover subtopik rukun negara dan subtopik dasar pendidikan kebangsaan. InsyaAllah. Kalau tak sempat yang ini, kita akan cover rukun negara saja. Kita tengok keadaan macam mana. Jadi, rujuk buku teks sambil-sambil tu rukun negara. Okey, rukun negara buku teksnya pada muka surat. Okey. 210. 210. Bagus. Okey. Yang ini 8.2.1. Okey, baik. Bersama-sama dengan anda juga mesti ada highlighter, pen warna untuk gariskan, untuk buat catatan ringkas, sticky notes, memo pad dan sebagainya lah. Baik, cikgu akan tunjukkan, kongsikan kepada anda slide pelajarannya. Okey, ini buku teks. Okey. Kita cikgu tunjukkan slide pelajarannya. Alright. Baik, sama-sama kita dengar dan lihat. Pengenalan dahulu. Pembangunan dan perpaduan bangsa terbahagi kepada rukun negara, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, sukan untuk perpaduan. Klik untuk maklumat lanjut. Okey, kita akan cover hari ini rukun negara dahulu. Rukun negara. Gagasan pembentukan rukun negara merupakan kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Matlamat mengukuhkan perpaduan, memelihara corak hidup demokratik, mencipta sebuah masyarakat adil, menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai, membina masyarakat progresif. Majlis Gerakan Negara atau Mageran dipertanggungjawabkan mengambil alih pentadbiran negara dengan menubuhkan Majlis Perundingan Negara atau MPN. MPN menekankan pembentukan ideologi negara yang dikenali sebagai rukun negara dan diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, mungkin pelajar tertanya-tanya. Mageran adalah singkatan ataupun akronim kepada Majlis Gerakan Negara. Sebenarnya Majlis Gerakan Negara ini ditubuhkan apabila berlakunya peristiwa darurat pada tahun 1969, iaitu sinonim dengan tragedi 13 Mei 1969 rusuhan kaum. Jadi kita lihat Mageran, okey. Mageran ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Peranan Mageran ialah mengembalikan keharmonian kaum, okay, dan pentadbiran ini berjalan selama 21 bulan, hampir 2 tahun ya pelajar-pelajar. Baik, begini. Okey, pada 13 Mei 1969 tercatat dalam sejarah negara peristiwa hitam, okey, iaitu rusuhan kaum. Rusuhan kaum ni sangat-sangat dahsyat apabila orang Melayu, orang Cina dan orang India bertempur sesama sendiri kerana tidak puas hati atas sebab-sebab tertentu. Jadi di sini bahawa terdapat sentimen-sentimen perkauman dimainkan yang menyebabkan kaum, okey, masyarakat bilang kaum negara kita rasa tak puas hati dan seterusnya melaksanakan rusuhan, membuat rusuhan, disuruh buat rusuhan di Kuala Lumpur dan Selangor. Dan untuk mengawal keadaan, kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat. Bila darurat, maka kerajaan tergantung. Okey, kerajaan tergantung. Okey. Kerajaan tergantung dan digantikan dengan Majlis Gerakan Negara. Macam itulah pelajar-pelajar, dahsyat ni. Jadi sebenarnya mengapa kalau kita belajar sejarah kan pelajar-pelajar, mengapa berlaku peristiwa 13 Mei 1969 ini? Baik. Sebenarnya kita kena trace back balik
sebenarnya zaman British dahulu, ingat balik. Dia 13 Mei ni kita tahu bahawa rusuhan kaum. Bila maksud rusuhan kaum ialah yang melibatkan Melayu, Cina dan India. Okey, baik. Jadi kita kena imbas kembali sejak zaman penjajahan British lagi di negara kita. Baik. Yang bawa imigran Cina dan India ini ialah Inggeris. Ingat balik sejarah Tingkatan 4. British membawa masuk orang Cina dari negara Cina untuk bekerja sebagai pelombong di lombong biji timah di tanah Melayu. British yang bawa. Okey, manakala British juga bawa orang India dari negara India, okey, untuk bekerja di ladang-ladang getah. Okey, baik. Orang Melayu pula British kekalkan fungsinya sebagai petani di kampung yang tidak dimajukan. Okey, hanya bersifat sara diri, tidak menggunakan teknologi moden. Sedangkan orang India dia bekerja dalam sektor ekonomi moden British. Begitu juga dengan orang Cina, dia bekerja dalam sektor ekonomi moden. Okey, perlombongan biji timah dan peladangan getah merupakan ekonomi moden atau ekonomi dagangan. Jadi orang Melayu agak ketinggalan dalam bidang ekonomi. Okey, lama-lama orang Melayu ketinggalan. Okey, ini terbukti bahawa apabila kawasan Lombong itu menjadi maju, British membangunkan kawasan Lombong yang mana dia hutan mula-mula, kemudian jadi pekan, kemudian jadi bandar. Dan akhirnya orang Cina menetap di bandar dan menguasai ekonomi di bandar tersebut. Ini kesan secara tidak langsung. Okey, begitu juga dengan orang India. Orang India di ladang. Orang India terlibat dalam pembangunan ekonomi moden ini. Tetapi di mana orang Melayu? Di manakah orang Melayu? Orang Melayu kekal di kampung, tidak dimajukan oleh British. Kat sini kita tahu punca sebenarnya yang menyebabkan rusuhan kaum ni adalah British sebenarnya. British sejak dari awal tidak menyatu padukan orang Cina, orang India, orang Melayu. Sekiranya British bawa masuk orang Melayu juga bekerja dekat lombong biji timah, orang India juga bekerja dekat lombong biji timah, dicampur kan? Okey, masyarakat bilang kau, cikgu rasa memang tak akan berlaku perkara ini. Itu sebabnya pelajar-pelajar menjelang kemerdekaan, kerajaan yang baru merdeka daripada British menghadapi kepincangan. Selain kepincangan ekonomi, kepincangan perpaduan. Tunggu nak meletup aja sebenarnya. Sebab British dah asing-asingkan tiga kaum ini. Cina duduk dekat bandar. India duduk di ladang. Melayu duduk di kampung, terasing. Maka jurang lebar. Okey, maka berlakulah sentimen yang negatif. Resis, perkauman dan sebagainya. Akhirnya perkara yang dikhawatiri berlaku, akhirnya benar-benar berlaku. Rusuhan kaum 13 Mei 1969. Itulah pelajar-pelajar. Apabila berlaku rusuhan, Yang Tuan Agong mengisytiharkan darurat, kerajaan tergantung, maka Majlis Gerakan Negara ambil alih pentadbiran selama hampir 2 tahun 21 bulan. Dalam tempoh pentadbiran Majlis Gerakan Negara, satu jawatan kuasa ditubuhkan untuk membina ideologi negara yang dikenali sebagai rukun negara. Jadi rukun negara adalah satu ke arah perpaduan bangsa, pelajar-pelajar sekalian. Itu sekadar pengenalan. Panjang pula ceritanya. Sebenarnya 13 Mei 1969, tragedi 13 Mei ni panjang lebar kita boleh bincangkan. Kalau di universiti tu, perbincangan itu, kalau cikgu belajar di universiti, perbincangan itu dibuat secara tertutup sebab dia banyak melibatkan isu-isu yang sensitif. Alright. Tapi cikgu tak nak bincang benda tu lebih panjang, kita nak fokus pada rukun negara. Baik, semua pelajar dah tahu prinsip-prinsip dalam rukun negara. Baik, kita sambung pelajaran. Prinsip-prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. 4, kedaulatan undang-undang. Dan kelima,
kesopanan dan kesusilaan. Baik, terdapat 5 prinsip-prinsip rukun negara yang selalu kita ikrarkan pada setiap hari Senin perhimpunan pagi. Baik, yang pertama, okey, kita letakkan agama sebagai yang tertinggi, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, sebagai ideologi mazhab negara kita yang masyarakatnya majmuk berbilang kaum, setiap individu mesti percaya, mesti menganut agama, mesti ada ajaran masing-masing. Okey, kalau betul-betul, kalau inilah prinsip rukun negara, individu yang tidak percaya kepada Tuhan tidak boleh diterima. Sebab apa? Sebab komunis. Itu sebab komunis tidak diterima di negara kita. Mengapa? Salah satu sebabnya ialah fahaman komunis tidak mempercayai dan tidak mengiktiraf sebarang agama di dunia. So, dia bercanggah dengan ideologi negara kita, hukum negara, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi oleh kerana masyarakat kita berbilang kaum, maka banyak ajaran dan agama di negara kita. Agama yang paling besar di negara kita ialah agama Islam yang dijadikan sebagai agama rasmi persekutuan. Yang ini pelajar sudah tahu. Baik. Okey. Jadi, mengapa kerajaan letakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai yang pertama, yang tertinggi? Sebab orang yang ada agama dapat diuruskan dengan baik. Apabila orang itu mengamalkan ajaran dalam agama, dia akan menjadi orang yang baik. Sebab setiap agama menganjurkan individunya melakukan perbuatan yang baik. Jadi bila warga negaranya baik dan bertanggungjawab, maka tidak akan timbullah rusuhan kaum, perpaduan bertelagah antara kaum, bergaduh sesama sendiri walaupun hanya ketidakpersefahaman yang kecil. Macam itulah. Okey. Jadi pelajar-pelajar dalam Islam, setiap saudara kita yang beragama Islam adalah saudara. Setiap orang Islam adalah saudara kepada kita. Okey. Jadi oleh kerana pelbagai agama, maka setiap warga negara bebas mengamalkan ajaran dan agama masing-masing. Cikgu percaya tidak ada pun sebarang agama yang menganjurkan perbuatan jahat. Okey, tidak sebenarnya. Okey, baik. Jadi itulah dia pelajar-pelajar mengapa kepercayaan kepada Tuhan letakkan sebagai prinsip yang tertinggi dalam rukun negara. Okey, sebab dengan adanya kepercayaan lebih baik dan bertanggungjawab dan saling menghormati antara satu sama lain, walaupun yang orang lain itu berbeza agama, budaya dan bangsa. Macam tu. Okey, baik. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Okey, sebagai warga negara Malaysia, kita wajib setia kepada raja dan negara. Dua-dua ni kena datang sekali. Kalau kita tidak setia kepada raja, maka kita juga tidak setia kepada negara. Maksudnya kita derhaka lah kepada raja dan juga negara. Macam ni. Okey, jadi di negara kita ada yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan ada sultan-sultan dan raja di setiap negeri-negeri Melayu. Jadi kita sebagai warga negara perlu taat dan setia kepada raja dan negara. Okey. Kalau tak taat, setia, derhaka, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sebagai contoh, okey. Sebagai contoh, individu, ingat balik dalam bab 7, okey, dalam perlembagaan yang berkaitan dengan warga negara, warga negara Malaysia yang memiliki kewarganegaraan negara lain akan dilucutkan jawatannya. Mengapa? Sebab dianggap tidak setia kepada Malaysia. Dalam diam dia ada warga negara lain. Maksudnya dia tidak setia kepada raja dan negara. Boleh dilucutkan kerayaatannya. Okey.
Pada pelajar tanya, ada tak terdapat kes, ada tak di Malaysia kes kerajaan melucutkan warga negara Malaysia? Ada, cuma kes itu tidak diperbesarkan. Okey, baik. Jadi saya harap, cikgu harap pelajar-pelajar setia kepada raja dan negara. Janganlah melakukan sebarang perbuatan yang boleh dianggap menderhaka dan membelot kepada raja dan negara. Okey, kalau awak nak tahu okey, kalau kita derhaka kepada raja, sebagai contoh mengisytiharkan perang kepada Yang Tuan Agong, kita boleh dijatuhkan tindakan sehingga hukuman gantung. Kalau awak nak tahu, itulah yang berlaku dalam kes pencerobohan, okey, di Lahad Datu, yang mana pengganas dari Kepulauan Sulu dipercayai daripada waris Kesultanan Sulu, dia menceroboh Malaysia dan menawan Lahad Datu Sabah. Okey, jadi pengganas itu ada yang mati dibunuh oleh pasukan keselamatan Malaysia dan ada yang dapat ditangkap. Yang ditangkap tu dibicarakan di mahkamah dengan dakwaan mengisytiharkan perang kepada Yang Tuan Agong. Hukumannya mati. Okey, jadi kita lebih-lebih lagi sebagai warga negara perlulah taat setia kepada raja dan negara. Okey, baik pelajar-pelajar, itulah kesetiaan pada raja dan negara. Baik, kita lihat yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Baik, perlembagaan kita dah belajar dalam bab 7. Maksud perlembagaan ialah undang-undang tertinggi dalam sebuah negara. Jadi Malaysia terdapat undang-undang tertingginya, dinamakan sebagai Perlembagaan Malaysia. Jadi perlembagaan ini mengatasi semua pihak di Malaysia, termasuk Yang Tuan Agong. Ini bermakna sekiranya Yang Tuan Agong sendiri pun membuat kesalahan, okey, betul-betul buat kesalahan, boleh didakwa di mahkamah atau dikenakan tindakan. Itu maksudnya perlembagaan mengatasi segala-galanya, termasuk Yang Tuan Agong. Jadi pelajar-pelajar, okey, keluhuran perlembagaan ini bermaksud ketertinggian dan kesucian perlembagaan itu. Jadi sebagai warga negara kita kena sanjung perlembagaan negara kita. Okey, itu sebabnya bila kita sanjung perlembagaan negara, kita akan menghormatinya, menyanjunginya dan mempertahankannya. Okey, itulah perlembagaan negara kita. Okey, sebagai contoh dalam perlembagaan banyak dalam perlembagaan negara kita ada tentang kewarganegaraan, ada tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu kandungan perlembagaan Malaysia, pelajar-pelajar. Sebagai sekadar contoh cikgu sebutkan. Contoh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita sebagai rakyat Malaysia, walaupun berbilang bangsa, mesti tahu berbahasa Melayu. Itu tanda kita sanjung perlembagaan negara kita. Tapi pelajar-pelajar cikgu sebenarnya ada sedih sebilangan kecil warga negara kita Malaysia masih lagi tidak fasih berbahasa Melayu. Atas hasil tanpa izin yang bekerja dalam kita selama beberapa bulan dah boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Mak saleh yang datang yang tinggal di negara kita menetap pun fasih bahasa Melayu. Tetapi ada yang warga negara Malaysia yang memang dia secara keturunan melahir di Malaysia masih lagi tidak fasih berbahasa Melayu. Okey, amat malang sekali lah. Okey, baik. Itulah tentang keluhuran perlembagaan. Baik, kita teruskan dengan kedaulatan undang-undang. Baik. Jadi pelajar-pelajar, undang-undang. Kita mesti menghormati undang-undang. Negara kita ada undang-undang di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Peringkat negeri juga ada undang. Sekolah pun ada undang-undang. Di rumah kita pun ayah awak menetapkan peraturan. Okey, paling tingginya undang-undang lah. Kalau undang-undang tu di peringkat lebih kecil dinamakan sebagai peraturan. Contohnya peraturan di sekolah dan peraturan di rumah. Jadi sebagai warga negara Malaysia, kita mestilah mendaulatkan undang-undang. Kalau kita ada perasaan seperti ini, kita akan membina satu masyarakat yang harmoni. Okey, sebagai contohlah pelajar-pelajar, sejak akhir-akhir ini, mutakhir ini, kes kemalangan maut disebabkan pemandu mabuk. Kalau pemandu mabuk itu dia memahami erti kedaulatan undang-undang, dia takkan memandu semasa mabuk. Mabuk lantak dia lah nak mabuk, tapi tak boleh memandu sebab peraturan undang-undang di negara kita
tidak boleh memandu sebarang kenderaan di bawah pengaruh alkohol. Itu undang-undang. Nampak? Jadi cikgu rasa sedih lah apabila saban minggu, saban hari kan dalam berita-berita ramai kemalangan maut disebabkan pemandu mabuk ni. Jadi itulah dia. Okay. Jadi cikgu sokong usaha kerajaan untuk mengetatkan menyemak semula undang-undang tentang pemandu mabuk ni untuk dikenakan hukuman lebih berat lagi. Okay, sebab bayangkan cikgu difahamkan antara mangsa tu jelah suami, okay, dia anak masih kecil, dia mabuk tu, suami tu balik kerja, okay, cari rezeki, balik kerja, langgar dia kerja shift malam, balik mesti pagi, langgar pula pemandu mabuk. Okay, pemandu mabuk ni pula, okay, orang kaya, okay, boleh je bayar jaminan, nampak tak? Jadi itu sebabnya kita kerajaan dia nak kaji balik undang-undang tentang hukuman terhadap pemandu mabuk ni. Baik pelajar-pelajar, begitulah undang-undang sebagai seorang warga negara kita mesti menghormati undang-undang dan mematuhinya supaya kita dapat hidup aman dan damai. Alright. Dan sebab kita bukan macam Amerika Syarikat pelajar-pelajar, kita bukan negara Amerika Syarikat atau negara barat yang lain. Okay, Amerika Syarikat dan negara barat yang lain mencanangkan hak asasi manusia, kebebasan manusia. Di Malaysia kita memang ada kebebasan, tetapi kita sempadankan dia, kita bataskan dia. Sebab kalau tak batas kita akan binasa. Tengoklah apa yang berlaku di barat hari ini. Okay, ekoran pandemik COVID-19, okay, kan, pandemik COVID-19 melanda di Amerika Syarikat. Okay, sepatutnya mereka lockdown, tapi mereka gunakan alasan ini kebebasan kami untuk keluar rumah. Tengok apa berlaku di Amerika Syarikat, apa berlaku di Itali, apa berlaku di Jerman. Semuanya mencatat angka COVID-19 yang tertinggi. Dari segi jangkitan dan juga dari segi kematian. Pelajar-pelajar, itu ke yang kita maksudkan dengan negara yang bebas, free will? Bukan pelajar-pelajar, jadi Malaysia tak ikut macam tu. Malaysia, yes, kita ada free will, tetapi tertakluk kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar kita lihat prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Pelajar-pelajar sekalian, inilah prinsip yang yang mencerminkan budaya rakyat Malaysia. Okey. Kesopanan dan kesusilaan. Bila kita bercakap dengan orang, bertemu dengan orang, tidak kira tua atau muda, siapa saja, kita perlu tekankan, kita perlu tunjukkan kesopanan. Okey, menerapkan nilai-nilai mulia dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak wajarlah apabila seseorang itu mengeluarkan kata-kata kasar. Ataupun seseorang itu memulakan perbalahan. Dia mencari satu punca perbalahan, tak patut. Sebab orang lain akan marah. Bila orang lain akan marah, maka mereka dah tak fikir sopan dan kesusilaan dah. Okay. Bila marah menguasai, maka kata-kata maki hamun. Okay. Jadi pelajar-pelajar, kesopanan, kesusilaan mencerminkan budaya kita. Okay. Malah ia selari dengan ajaran agama Islam. Agama Islam memang sangat menitik beratkan kesopanan dan juga kesusilaan. Jadi alhamdulillah sebenarnya, walaupun kita ada individu yang tidak beradab, tapi mostly warga negara kita, alhamdulillah, okay, kesopanan dan kesusilaan nombor satu. Okay, walaupun memang ada yang tidak beradab, kurang ajar dan sebagainya, tetapi masih lagi terkawal. Okay, baik pelajar-pelajar, itulah sedikit sebanyak tentang prinsip-prinsip dalam rukun negara. Okey, ingat rukun negara ada 5: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, penotong undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dan rukun negara ni tidak pernah keluar dalam SPM. Jadi itu sebabnya cikgu nak awak cuba fokuskan prinsip rukun negara pada SPM tahun ni. Dia tak pernah keluar lagi. Yang pernah keluar negaraku pernah keluar,
Lagu negaraku pernah keluar. Lagi apa ya? Itulah lagu negaraku. Negaraku dah pernah keluar. Rukun negara belum lagi. Okay. Akta bahasa kebangsaan dah keluar. Dasar kebudayaan kebangsaan dah keluar. Rukun negara belum lagi. Okay. Baik. Jadi sebenarnya kita dah habis cover untuk subtopik rukun negara. Okay. Jadi ada apa-apa pertanyaan pelajar-pelajar? On-kan mikrofon tanya. Silakan. Silakan, siapa-siapa. Kalau okey, cakap okey. Respon juga. Kalau tak ada apa-apa, boleh cakap okey, tak ada masalah. Okey. Respon. Cikgu nak tahu. Okey. Okey. Okey? Betul? Ya. Okey. Baik. Berapa orang? 8 orang hari ni. Sebab cikgu kena ambil kehadiran Okey, 8 orang ni. Betul ke? Faham? Okey, ada nak tanya? Tanya rukun negara daripada awal sampai habis tadi. Tak ada. Betul tak sini? Betul tak ada? Ya ke? Ya ke? Takkan semua faham? Oh, dahsyat ni faham ni. Cikgu. Silakan. Masyarakat progresif ni macam mana? Okey, masyarakat progresif ni proaktif. Progresif ni dia sentiasa bergerak untuk maju. Faham? Sentiasa untuk mencari kemajuan, memajukan dirinya, memajukan masyarakatnya. Masyarakat tu berlumba-lumba untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang. Itu progresif. Faham? Bukan duduk saja tunggu subsidi, duduk saja tunggu suap, duduk saja tak buat apa mengharapkan belas esau lain. Tidak, bukan macam tu. Progresif ini kita perlu melakukan sesuatu untuk memajukan diri kita. Okey. Contohlah kalau awak seorang pelajar, macam mana nak progresif? Progresif, okey. Daripada kita tak tahu apa-apa, kita belajar sesuatu, kita tahu something. Faham? Contoh dalam sejarah, awak tak tahu dalam topik ini, awak belajar sehingga awak mahir topik tersebut. Itu progresif. Itu dalam konteks seorang pelajar. Dia dalam konteks seorang pegawai awam boleh, dalam konteks sebagai pekerja boleh, dalam konteks sebagai keluarga boleh. Jadi semua kena progresif. Jadi progresifnya ialah bergerak ke arah kemajuan. Bagus yang tanya tu. Okey. Jadi sebenarnya progresif ni ayat bahasa Melayu yang orang kata yang canggih yang canggih boleh gunalah. Itu maksud dia. Progresif. Silakan yang lain kalau ada. Selain daripada progresif tu boleh tanya lain. Cuba tengok apa progresif tadi, ayat dia membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Maksudnya bergerak ke arah kemajuan dengan menggunakan sains dan teknologi. Kita belajar, kita aplikasikan teknologi untuk lagi maju. Contoh kita niaga kan. Kita niaga ni kita nak bagi pendapatan kita bertambah macam mana? Salah satunya promosi. Nak promosikan macam selain pada dalam akhbar, kita dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Instagram, dalam Twitter, kita promosikan sehingga semua orang tahu. Oh, rupanya Adam Haris ada jual durian. Okay? Musafir. Kan? Jadi boleh COD kan? Boleh COD. Dia siap buat apps lah. Durian AH Adam Haris. Durian AH ada hari. Ada app aplikasi. Sila install aplikasi Durian AH dalam Play Store masing-masing. Jadi maksudnya dari seorang peniaga yang biasa menjadi usahawan. Itu namanya progresif. Menggunakan dia majukan diri dia sendiri dengan menggunakan sains dan teknologi. Gitulah cara dia. Okey, bukannya sains teknologi itu TikTok je kan. Alright. Okey, lain. Silakan. Lain. Bagi faham. Clear. Betul-betul clear. Ada nak tanya walaupun pertanyaan tu rasa macam sedih je kan. Boleh tanya, silakan. Okey, cikgu jawab. Okey, silakan kalau ada tentang rukun negara lah. Ada? Ada tak? Ada tak ada? Oi. Okey, tak ada? Ada. Okey. Baik, sekarang pun dah menunjukkan pada pukul 10.48. Baik. Alright, kalau tak ada cikgu masuk lagi 10 minit
Betul, kalau tak ada kita teruskan, kita belajar sebahagian dalam subtopik seterusnya, muka surat 212. Okey, muka surat 212 iaitu dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Topik ini agak panjang sebab dia ada kronologi, ada peristiwa-peristiwa yang mana dia mula menjelang kemerdekaan sampai sekarang. Jadi dia ada peristiwa-peristiwa. Peristiwa inilah yang akan membentuk satu dasar pendidikan kebangsaan. Okey, jadi mungkin kita tak habis belajar subtopik ini. Kita akan sambung dalam pelajaran akan datang. Okey? Okey, tak apa. Kita cuba belajar sebahagian. Okey? Baiklah, sambil-sambil tu rujuk buku teks muka surat 212 8.2.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan. Okey? Dengar, tengok slide pelajaran. Dasar pendidikan kebangsaan telah bermula sebelum kemerdekaan apabila British memperkenalkan sistem ahli. Klik untuk maklumat lanjut. Baiklah student, nampak? Jadi dia agak panjang lah. Okey, dalam dasar pendidikan kebangsaan ni. Dia bermula menjelang kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan tu nak merdeka. Tengok tarikh pun kita tahu 50, 51, 52, 56 nak merdeka tu kan. Merdeka 57. Dia bermula dengan laporan Barnes dan juga laporan Fenwu dekat situ. Okey, baik. Sebelum cikgu tak ceritakan, nak ulas dasar pendidikan kebangsaan ni, cikgu nak imbaskan kembali, nak ingatkan semula pelajar-pelajar bab 10 tingkatan 4 tahun lepas 2019. Baik. Okey. Oleh kerana British telah mengasingkan kaum ini, orang Melayu kat kampung, orang Cina dekat Lombong, Bukit Timah, orang India dekat ladang getah. British sebenarnya peringkat awal tak cara langsung, tidak mempedulikan pendidikan bagi tiga kaum ini. Apa kesannya? Akhirnya orang Cina yang tinggal di Lombong, Bukit Timah, anak-anak mereka ni nak belajar, mereka datangkan guru khas dari negara Cina. Buku teks daripada negara Cina, guru daripada Cina, datang ke tanah Melayu, buka sekolah Cina di kawasan Lombong. So, mereka tidak belajar tentang tanah Melayu, tidak belajar tentang negara Malaysia, tak ada, mereka belajar tentang negara Cina. Tu. Begitu juga dengan orang India di ladang getah. Guru, sukatan pelajaran, buku-buku semua berasal dari sana. Okey, orang Melayu pula sekolahnya sekolah pondok, sekolah agama. Okey, kalau ada sekolah Melayu pun sekolah sampai setakat darjah 3 saja. Okey, maksudnya British ni dia tak nak, British ni hanya dia nak jadikan orang Melayu ni, anak dia orang Melayu ni lebih pandai sedikit dari ayahnya yang petani. Okey, lebih ni juga tapi pandai sikit daripada ayah dia. Macam tu tujuan British. Baik, akhirnya menjelang kemerdekaan, kerajaan yang nak ditubuhkan ni menghadapi kepincangan. Jadi muncullah beberapa laporan pendidikan, laporan Barnes 1950 dan laporan Fenwu. Okey, jadi kita teruskan dengan laporan Barnes 1950 dan laporan Fenwu. Cikgu rasa kita cover dua ni dulu Okey, kita tengok dan lihat laporan Barnes 1950. Laporan Barnes 1950 mencadangkan semua sekolah vernakula Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan dan diganti dengan satu jenis sekolah kebangsaan sahaja. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di peringkat sekolah rendah. Bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar di peringkat sekolah menengah dan peringkat yang lebih tinggi. Ini boleh highlightkan pelajar. Nampak? Jadi menjelang kemerdekaan sebenarnya ada usaha ke arah perpaduan melalui pendidikan. Kita boleh lihat dalam laporan Barnes 1950 ni. Dia nak masukkan semua sekolah vernacular Melayu, Cina dan Tamil ni. Jadi sekolah Cina di Lombong bubar, sekolah India di ladang bubar, sekolah Melayu di kampung bubar, sekolah Inggeris di bandar bubar. Semua bubar, ganti dengan satu jenis sekolah je. Satu saja. Semua penduduk berbilang kaum ni belajar dalam satu bumbung, iaitu sekolah kebangsaan. Di peringkat sekolah rendah,
bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Manakala apabila pelajar itu naik ke tingkatan lebih tinggi, okey, di peringkat menengah dan universiti, guna bahasa Inggeris. Ini cadangan dalam laporan BANS 1950. Boleh highlightkan dalam buku teks atau rumuskan dalam memo pad atau sticky note masing-masing. Okey, highlightkan. Okey, baik, dah highlightkan Baik. Laporan BANS mendapat tentangan daripada cendekiawan Cina namanya Fan Wu, Dr. Fan Wu. Okey, jadi kita sambung. Okey, laporan Fan Wu ni, Dr. Fan Wu, dia membantah cadangan laporan BANS. Sebab apa? Bimbang bahasa ibunda bagi masyarakat Cina akan terakis. Jadi kita lihat laporan Fan Wu. Laporan Fan Wu 1951. Mewakili masyarakat Cina, mencadangkan sekolah vernacular Cina dikekalkan, bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan. Okey, baik. Patah balik. Walaupun laporan Fan Wu ini dia bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan, maksudnya dia setuju sebahagian daripada laporan BANS, tapi sebahagiannya yang lainnya lah dia tak setuju yang nak membubarkan sekolah vernacular Cina. Jadi dia bantah yang itu. Dia bantah yang itu. Jadi dia tak setuju sekolah vernacular Cina dibubarkan. Dia nak kekal sebab dia nak bahasa ibunda itu terpelihara, budaya-budaya orang Cina ni dipelihara. Jadi laporan BANS dan laporan Fan Wu ini terdapat pendebatan, perbahasan yang cukup panjang. Jadi kita lihat apakah penyelesaian untuk laporan Fan Wu dan laporan BANS ini. Ada. Iaitu Ordinan Pelajaran 1952 sebagai penyelesaian kepada laporan BANS dan laporan Fan Wu. Dan cikgu harap awak tadi dah highlightkan laporan Fan Wu. Baik, kita belajar pula, kita lihat Ordinan Pelajaran 1952. Mengapa nama ordinan? Sebab dia dah jadi undang-undang lah. Alright. Ordinan Pelajaran 1952 mengkaji laporan BANS dan Fan Wu, mencadangkan dua sistem persekolahan dengan dua bahasa pengantar, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Nampak? Okey, pelajar highlightkan belajar. Okey, seperti yang saya cakap tadi, dia kaji laporan BANS dan laporan Fan Wu. Ordinan pelajaran mencadangkan dua sistem persekolahan. Ada sekolah menggunakan bahasa pengantar, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sambung. Bahasa Cina akan diajar permintaan daripada wajib diajar di sekolah Inggeris, manakala Melayu. Cadangan tidak dapat dijalankan kerana tentangan daripada kaum Cina dan kaum India, ancaman komunis dan kekurangan keuangan. Okey, cepat juga belajar-belajar. Okey, ni cabaran dia. Kita patah balik. Nampak. Jadi, bahasa Cina diajar jika ada permintaan daripada ibu bapa. Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris, bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Cadangan dalam ordinan pelajaran. Namun begitu, tidak berjaya. Kena tulis kat situ belajar-belajar. Sebab kalau mungkin soalan objektif, mengapakah ordinan pelajaran tidak berjaya mencapai matlamatnya, ni jawapannya. Mendapat tentangan daripada kaum Cina. Kaum Cina dia rasa terancam lah sebab bahasa ibunda mereka tidak diangkat. Begitu juga dengan kaum India. Dan pada masa yang sama 1952, ancaman komunis masih lagi hebat di negara kita. Dan kita kena ingat apabila negara kita merdeka, tak ada duit yang banyak tinggal dalam bank untuk kita belanjakan. Okey, masih lagi kurang wang untuk melaksanakan ordinan pelajaran ini. Jadi itulah dia ordinan pelajaran 1952. Okey, pelajar-pelajar, cikgu harap pelajar-pelajar sudah highlightkan isi-isi penting dalam laporan BANS, laporan Fan Wu dan juga ordinan pelajaran 1952. Kita berhenti sampai setakat ini. Okey, sebab masa dah menunjukkan pukul 11. Lagi 2 minit. Okey, cikgu nak tanya, okey, ada tak pelajar-pelajar nak tanya tentang
laporan BANS, FENWU dan ordinan pelajaran. Silakan, kita berhenti sampai sini saja. Silakan kalau nak tanya. 2 minit, sesi soal jawab. Silakan. Silakan student. Silakan. Kalau faham, tak ada. Okey, ni kata tak ada. Ada tak yang lain? Tak ada juga. Tak ada juga. Okey. Yang lain. Faham Faham. Okey, kalau faham bagus, tak apalah. Baik, alhamdulillah. Faham Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, cikgu akan upload rakaman pengajaran ini dalam Telegram. Nanti siapa yang nak study balik boleh tengok dalam Telegram Sebab cikgu rakam ni. Okey, baik. Sebelum kita berundur, cikgu nak ada pesanan Baik, sekarang ni guru-guru dan kaki tangan sekolah sedang bekerja bergila-gila di sekolah dia datang bertugas bergila-gila. Cikgu anda dan kaki tangan sekolah datang bertugas bergila-gila membuat persiapan untuk pembukaan sekolah pada 24 bulan Jun ini. Okey. Jadi nanti cikgu cakap ini adalah satu normal yang baru. Awak kena biasakan. Suka tak suka ke kena biasakan. Okey, jadi cikgu beritahulah sedikit Sebab nanti yang komplit sekolah akan keluarkan garis panduan pelajar untuk belajar dalam normal baru ni dalam buletin. Nanti tengok kat situ bersama videonya nanti. Jadi cikgu bagitahulah sebahagian. Bila awak masuk pintu sekolah ada cikgu yang akan scan awak punya suhu badan. Begitu juga orang yang naik bas, jalan kaki semualah, tak kira kenderaan macam mana. Dan masuk tu ada penjarakan sosial. Jadi ingat, awak kena sangat-sangat akur dengan penjarakan sosial. Tak boleh rapat-rapat walaupun dia BFF. Faham? Tak boleh rapat-rapat walaupun Nak tanya. Okey. Sekolah buka pintu depan dia. Pintu depan ada, pintu belakang ada. Oh. Pintu depan yang siapa yang area kat depan tu lah. Pintu belakang yang bahagian kawasan residen kat belakang tu di pintu belakang. Ada 2 pintu masuk. Setiap tu ada stesen untuk kita cek. Dia cek walaupun di couple ke apa tak boleh rapat. Semuanya jarak-jarak 1 meter. Sampai balik sekolah. Tak boleh. Okey, tak boleh. Mesti kekalkan jarak 1 meter sampai balik sekolah. Kena ingat tu. Jadi awak duduk, awak masuk pun sama. Dalam kelas meja tu 1 meter dengan meja lain. Perhimpunan tak ada. Tiada perhimpunan. Terus lepas ambil suhu, terus masuk ke kelas. Datang sekolah macam biasa, 7.40 tu, macam biasa datang sekolah. Okey, awak kena datang macam biasa. Kelas mula pukul 8. Kenapa jadi macam tu? Sebab nak cek suhu, nak order makanan, perlu makan masa yang lama, cek kehadiran masa yang lama. Ingat, awak masuk, ambil suhu dah berapa minit. Berapa ramai orang tu, student. Kemudian masuk ke kelas, cikgu akan datang. Dia akan order makanan. Awak tak boleh makan di kantin. Makanan akan dibawa ke kelas, makan dalam kelas diawasi oleh guru. Dalam meja masing-masing tak boleh berkumpul. Di meja masing-masing tak boleh berkumpul. Bungkus di kantin. Ketua kelas akan ambil makanan di kantin, tapau dah siap, datang diiring dengan guru, balik ke kelas, makan dekat situ. Okey, tak boleh gerak. Awak duduk di meja tu sampai balik, tak boleh bergerak. Tak ada lagi mobile class. Pelajar dah ada kelas sendiri. Nanti pelajar tahu kelasnya. Sekolah akan beritahu dalam buletin. Jadi itulah pelajar-pelajar sedikit sebanyak cikgu nak beritahu gambaran yang akan berlaku nanti. Okey. Garis panduan yang lengkap. Nak borak Adam Arif, boraklah. Pastikan jarak 1 meter. Itu je. Okey, pastikan jarak 1 meter, boraklah. Tak boleh rapat. Tak boleh ambil kursi duduk dekat kawan. Tak boleh. Dalam jarak, dalam meja dan tempat yang telah ditetapkan.
Setiap meja sudah ada nama. Tak boleh swap. Okey, dilarang sama sekali. Jadi cikgu nak pelajar-pelajar nanti cepat biasakan normal baru ni. Okey, sebab tumpuan kita, fokus kita ialah SPM sebenarnya pelajar-pelajar. SPM Kita akan balik macam biasa juga, lebih kurang 2.30. Mungkin semayang okey, tak pasti lagi, masih dalam peringkat perbincangan. Sebab semayang tu dia dah macam mengganggu-gugat penjarakan sosial. Kita akan bincang lagi, nanti kita akan beritahu dalam buletin. Setakat ini itu saja yang boleh cikgu beritahu, yang confirm. Okey. Kelas berapa orang cikgu? Satu kelas 2 orang. Satu kelas 2 orang. Sorry. Satu kelas tidak boleh daripada 20 orang. Okey, sekolah dah susun dengan baik sekali. Secara adil dan saksama, mengikut yang lulus bahasa Melayu, yang lulus sejarah, dia dah susun elok-elok. Okey, jadi semua sekali ada lebih kurang 6 kelas tingkatan 5. Daripada 4 berkembang kepada lagi 2 kelas. Jadi mungkin kawan-kawan awak akan pecah. Okey. Inilah adik cikgu katakan kan, normal baru kena biasakan. Okey. Jadi no Daniel Hakal. Keselamatan lagi penting. Cikgu cakap sekali, keselamatan anda lagi penting. Tak boleh duduk dalam dewan. Mana semua tingkatan 5 dalam dewan, macam mana? Cikgu ni ajarlah, cikgu ni pening dalam tu kan. Okey. Sampai bulan berapa cikgu? Sampai habis ujung tahun. Okey, sampai ujung tahun. Okey, baik. Sampai ujung tahun. Itulah cikgu kan cakap, kena catch up betul-betul pelajaran ni. Kelas petang tak ada. Tiada tuition, tidak dibenarkan tuition. Kelas tambahan petang tak boleh. Balik pukul 2.30 terus balik. Kelas malam datang pun tak ramai. Kelas malam pun tak ada. Okey, kelas malam pun tak ada. Alright. Baik, macam itulah pelajar-pelajar gambaran situasi yang akan berlaku nanti pada 24 bulan Jun. Cikgu cakap ni supaya anda tidak terkejut nanti. Awak boleh biasakan dengan cepat. Datang awal. Jangan datang lewat mentang-mentang pukul 8 mentang-mentang pukul 8 pukul 8 kelas datang pukul 8. Tak, awak kena datang macam biasa sebab kehadiran akan dicatatkan. Kenapa pukul 8? Sebab kita nak ambil suhu lagi, kita nak order makanan lagi. Kita nak order makanan nanti. Pelajar-pelajar nanti akan diberitahu menu. Okey, sebelum buka sekolah akan dapat menu. Pilih menu, bawa pada esoknya hari sekolah duit yang cukup. Terus tak nak makan, tak payahlah order. Kan, contoh dah bawa bekal, tak payahlah order. Sebab Busu hanya menjual 3 jenis menu sahaja. Jadi kepada pelajar yang nak beli makanan di Busu, menu tu dah ada, setiap hari tu menu apa, nanti pilih, bawa lah duit yang cukup. Jadi esok terus bagi cikgu duit tu, tak ada baki dah, cukup-cukup dah. Nak bawa bekal, bawa, tak payahlah order. Macam tu lah. Okay. Alright, jadi macam tu lah pelajar-pelajar dah. Okay, baik. Pelajar-pelajar sekalian. Ya, silakan. Mak saya tanya. Nah, yang duit apa? Duit apa? Duit cuma tangan tu. Awak dah bayar ke belum? Dah. Okey, kenapa? Awak nak apa? Dah bayar lengkap? Dah. Okey, sekarang mak awak nak apa? Nak resit ke? Resit pun tak dapat lagi kan. Memanglah, macam mana dapat resitnya? Tiba-tiba PKP. Kan? Okey, macam ni. Okey, baiklah. Terima kasih kerana tanya pasal tu. Duit kecemerlangan itu, okey, resit akan diberikan atas permintaan ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa nak, beritahu kepada cikgu saya, Cikgu Zahri atau Cikgu Rashidah, nak resit. Resit dikeluarkan atas permintaan. Kalau tak ada permintaan, kita tak dikeluarkan. Kita anggap ibu bapa percaya sahaja. Memang betul pun awak pergi UiTM tu kan. Takkan nak bagi tu apa duit tu diselewen pula. Awak nampak awak dapat makanan dan sebagainya. Duit makan kan. Jadi resit dikeluarkan atas permintaan ibu bapa. Beritahulah. Kalau siapa nak resit tu, beritahu cikgu. Nanti kita buka sekolah, cikgu bagi. Sekarang tak boleh lah. Macam mana? Kita dah lockdown ni kan. Okey. Lagi nak tanya kalau ada? Ada dah? Okey, kalau tak ada, marilah kita sama-sama tutup majlis ilmu kita.
dengan surah Al-As dan tasbih Al-Kufar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr lillazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa semula pada hari Khamis ni, insya-Allah kita sambung ya subtopik yang lain. Okey, terima kasih kerana hadir pada kelas hari ini. Okey, 9 orang hadir hari ini, alhamdulillah, tak apalah. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, jaga diri baik-baik. Kita salam kepada ibu bapa dan penjaga masing-masing. Okey, cikgu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum.